Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tadah tangan sama-sama untuk kita bacakan dulu doa sebelum belajar. Okey, boleh ikut Ustazah baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik. Pada hari ini, subjek kita pada pagi ini adalah mata pelajaran akhlak. Mata pelajaran akhlak. Okey, tajuk kita pada hari ini pula adalah doa. Okey, kita akan sambung untuk tajuk kita pada minggu lepas. Kita dah belajar adab sebelum berdoa. Okey, untuk hari ini kita akan terus kepada tajuk yang seterusnya, iaitu ini saya bagi contoh dululah, iaitu contoh doa. Minggu lepas kita dah belajar adab sebelum berdoa. Okey, ini Ustazah bagikan contoh sikit untuk contoh doa, iaitu doa ketika melihat cermin. Okey, ini contoh doa ketika melihat cermin, iaitu Ustazah bacakan. Okey, kamu semua boleh dengar dan kalau boleh ikut dulu. Okey. Contoh doa. Doa ketika melihat cermin daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khalqi. Yang bermaksud, ya Allah, engkau telah memperindahkan kejadian rupaku, maka perindahkan pula budi pekertiku. Baik, ayat ni dipetik daripada riwayah Ahmad bin Ibnu Habban. Okey, ini adalah antara salah satu contoh doa ketika melihat cermin. Okey, doa ni merupakan permintaan kita kepada Allah. Bukan doa ni permintaan kita pada makhluk, pada manusia, pada haiwan, bukan. Doa ni bukan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah antara salah satu contoh doa lah. Okey, nak doa sebelum ni kita dah belajar adab-adab sebelum berdoa, kan? Okey. Jadi hari ni Ustazah bagikan contoh doa, hanya antara contoh doanya lah. Okey, pastikan sebelum kita nak berdoa, awak semua dah tahu dah adab sebelum doa. Jadi sebelum nak berdoa, pastikan kita laksana buat dulu adab-adab sebelum berdoa. Barulah kita berdoa, barulah kita boleh baca doa. Okey, ini boleh hafalkanlah dekat rumah. Okey, kemudian seterusnya kita masuk pula kepada tajuk fadilat berdoa. Fadilat berdoa ni, pernah dengar tak fadilat ni apa dia? Okey, mungkin ada yang tak tahu fadilat tu apa dan mungkin ada yang tahu apa maksud fadilat. Okey, sebelum Ustazah teruskan perkara-perkara fadilat berdoa ni, Ustazah akan jelaskan terlebih dahulu fadilat berdoa. Apa tu maksud fadilat? Fadilat tu apa? Okey, maksud fadilat ni adalah dia lebih kepada kebaikan ataupun kelebihan. Okey, maksud kat sini fadilat berdoa tu sama macam kebaikan berdoa ataupun kelebihan berdoa. Okey. Jadi maksudnya kat sini bila kita berdoa, apa kelebihan yang kita akan dapat? Apa kebaikan yang kita akan dapat bila kita berdoa? Itulah maksudnya kita belajar hari ini, fadilat berdoa. Apa yang kita akan dapat bila kita berdoa? Apa kelebihannya? Apa kebaikannya? Okey, Ustazah akan bacakan satu demi satu. Okey, Ustazah nak anak murid Ustazah dengar dulu baik-baik, kemudian boleh ikut. Okey, fadilat berdoa. Pertama, doa satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, dapat menolak bala dan musibah. Ketiga,
menjadikan hati tenang dan tenteram. Okey, ini adalah kelebihannya tadi. Maksud Ustazah kasi fadilat ni lah. Untuk mudah awak faham, fadilat ni merupakan kelebihan, kebaikan. Okey, apa kelebihannya bila seseorang ni dia berdoa? Bila dia minta pertolongan pada Allah, okey, apa kebaikan yang dia akan dapat? Apa kelebihan seseorang tu akan dapat? Okey, yang pertamanya, doa satu ibadah kepada Allah. Okey, kenapa dia panggil ibadah? Okey, sebab doa ni kita merasa merendah diri kita kepada Allah. Okey, bila kita berdoa ni kita rasa kita ingat Allah. Bila kita ingat Allah tu merupakan satu ibadah lah. Satu kebaikan lah kita buat kepada Allah kan. Bila kita berdoa ni kita rasa diri kita ni adalah hamba yang tak sempurna. Hanya kepada Allah dah kita minta pertolongan. Sebab itu doa ni merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab apa? Sebab setiap kebaikan yang kita buat, yang kita laksanakan tu merupakan satu ibadah. Termasuklah doa. Sebab kita doa tu, kita minta pertolongan pada Allah. Jadi itu adalah satu ibadah. Okey, boleh jelas itu? Yang kedua. Okey, yang kedua, dapat menolak bala dan musibah. Okey, masuk kat sini dapat menolak bala dan musibah tu maksudnya kita berdoa ni kita kan minta pertolongan kepada Allah kan. Okey, bila kita minta pertolongan kepada Allah menunjukkan kita minta sesuatu supaya Allah tu melindungi kita. Supaya Allah memberi satu kebaikan kepada kita. Itu maksudnya kita dah berdoa minta pertolongan pada Allah. Bila Allah dengar doa kita, maka Allah insya-Allah Allah akan makbulkan setiap apa yang kita minta pada Allah tu. Sebab tu dengan berdoa dapatlah menolak bala. Bala ni apa? Maksudnya sesuatu perkara yang buruk, sesuatu perkara yang tak baik yang akan menimpa diri kita. Kita minta perlindungan pada Allah. Jadi daripada doa itulah Allah boleh dengar apa yang Allah nak, apa yang kita nak minta pertolongan pada Allah ni, Allah akan tolong. Okey, contohnya awak minta perlindungan pada Allah, ya Allah, lindungilah aku daripada sembarang penyakit. Okey, contoh sekarang ni tengah merebak wabak COVID-19. Kita doalah pada Allah, ya Allah, lindungilah kami. Lindungilah hamba-Mu ini daripada penyakit COVID-19. Itu merupakan satu musibah, bala juga. Jadi bila kita berdoa, kita mohon pertolongan Allah, insya-Allah fadilatnya inilah Allah akan menolong kita dengan menolak segala musibah tu supaya tidak sampai kepada diri kita. Okey, jelas ya semua? Okey, seterusnya yang ketiga, menjadikan hati tenang dan tenteram. Okey, kenapa dengan doa ni kebaikan pada seseorang tu dapat menjadikan hati kita rasa tenang, rasa tenteram. Tenang tu apa? Jiwa kita rasa damai je, rasa seronok je, rasa tenang je. Tu bila kita berdoa. Sebab apa? Sebab kita merasakan bila kita berdoa ni, kita yakin Allah tu sentiasa ada dekat dengan kita. Bila kita rasa kita dah minta doa, pertolongan pada Allah tu, kita yakin Allah dengar doa kita. Jadi daripada situlah kebaikannya hati kita ni akan jadi tenang. Sebab kita yakin setiap apa yang kita minta pada Allah tu, Allah akan makbulkan insya-Allah. Dan juga Allah akan dengar dan Allah akan ada sentiasa Allah akan sentiasa ada dengan makhluk-makhluknya. Macam tu. Okey, jelas tak? Okey, saya harap semua jelas dan faham. Okey, itu antara fadilat ataupun kebaikan berdoa. Yang ketiga, menjadikan hati seseorang tu jadi tenang bila kita berdoa. Okey, saya harap kamu semua boleh faham dengan apa yang saya sampaikan ni. Okey, sebelum saya teruskan dengan tajuk yang seterusnya, saya akan ulang balik, baca balik ni, kemudian kamu boleh ikutlah. Okey, fadilat berdoa. Doa, okey, yang pertama,
doa satu kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dapat menolak bala dan musibah. Ketiga, menjadikan hati tenang dan tenteram. Okey, itu ada 3 je fadilat berdoa. Okey, boleh kena ingat kepada fadilat itu adalah kebaikan ataupun kelebihan. Baik, seterusnya kita masuk kepada tajuk poin yang seterusnya, iaitu okey, sekejap ya. Okey, seterusnya adalah adab dan fadilat mengamalkan kebersihan diri. Okey, untuk hari ini Ustazah perlu ajar kepada kamu semua unit yang pertama ni. Unit yang pertama iaitu qada hajat. Okey, terus kita tengok kepada tajuk qada hajat. Okey, kita akan belajar hari ini seterusnya, tajuk seterusnya adalah adab qada hajat. Okey, boleh semua tengok pada paparan ni adab qada hajat. Okey. Ustazah akan bacakan dulu, kemudian baru Ustazah akan terangkan satu demi satu, insya-Allah. Okey, adab qada hajat ialah pertama, terlindung daripada pandangan orang. Yang kedua, istinja dengan tangan kiri. Yang ketiga, basuh tangan dan kaki selepas istinja. Yang keempat, elakkan daripada perkara berikut. Pertama, kita kena elakkan daripada tempat-tempat yang berikut ni lah. Yang pertama, di tempat berlubang. Kedua, di tempat air yang tidak mengalir. Yang ketiga, bercakap-cakap. Yang keempat, di bawah pokok yang berbuah. Seterusnya, yang kelima, di kawasan angin bertiup. Akhir sekali, menghadap atau membelakangkan kiblat jika di tempat lapang. Okey, kat sini ada dua penerangan yang perlu saya terangkan. Okey, yang pertamanya ni berkaitan tentang adab. Okey, nampak yang anak panah hijau ni, ini berkaitan tentang adab qada hajat. Okey, apa tu qada hajat ni? Qada hajat ni bila kita nak membuang hadas kecil. Okey, contohnya apa? Nak buang air kecil, nak buang air besar. Itu maksudnya qada hajat lah tu. Okey, yang pertama adab kita nak buang hadas kecil tadi tu. Yang pertama, kenalah terlindung daripada pandangan orang. Janganlah kita nak kencing tu dekat depan orang ramai. Itu namanya tawaras kan. Jadi adab qada. Okey, jadi adab qada hajat ni adalah terlindung daripada pandangan orang. Okey, janganlah kita kencing kat depan orang ataupun kat tempat yang tak bertutup. Jadi kat situ tak ada adab bila kita bila kita buang najis ataupun kita buang qada hajat kita tu kat tempat-tempat yang terbuka. Tak beradab dan tidak sopan. Jadi adabnya adalah terlindung daripada pandangan orang. Jadi orang tak nampak macam tu. Okey, seterusnya yang kedua, istinja dengan tangan kiri. Apa ni istinja? Okey, istinja ni adalah membersihkan tempat najis kita tu. Okey, jadi nak bersihkan tempat najis kita tu mestilah menggunakan tangan kiri. Sebab apa tangan kiri? Okey, sebab tangan kanan ni untuk kita makan. Okey, jadi tangan kiri untuk kita membersihkan lepas kita membuang qada hajat, selepas kita kencing ke, lepas kita buang air besar ke. Nak bersihkan kemaluan kita tu mestilah dengan tangan kiri.
Okey, adab yang ketiga. Basuh tangan dan kaki selepas istinja. Okey, selepas kita dah siap buang air kecil, dah siap buang air besar. Okey, jadi lepas selesai semua buang air kecil, buang air besar, lepas kencing tu maksud Ustazah kan? Okey, kena basuh tangan dan juga kaki. Okey, selepas istinja. Supaya kotoran-kotoran yang terkena pada tangan ke, pada kaki ke, akan bersih lah, kita kena cuci lah. Okey, macam tu maksudnya. Okey, kemudian yang keempat, elakkan daripada tempat-tempat yang berikut ni. Bila kita nak buang hadas kecil, nak kencing ke, nak buang air besar ke, kena elakkan daripada kita buang kat tempat-tempat yang macam ni. Okey, ada 6 perkara kat sini. Okey, yang pertama, di tempat berlubang. Tak bolehlah kita cari tempat-tempat berlubang, kita kencing kat situ, kita berak kat situ. Tak sesuai lah kan. Okey, yang kedua, di tempat air yang tidak mengalir. Tak boleh juga. Kita nak buang hadas kecil ni, nak kencing ke, nak buang air besar ke, mesti dekat tempat yang mengalir airnya. Tak boleh kat tempat yang air yang tidak mengalir, bertakung je kat situ. Jadi tak sesuai. Lepas tu yang ketiga, bercakap-cakap. Okey, kita nak buang air kecil ni. Masuk tandas, nak kencing, sambil bercakap-cakap. Kau buat apa kat tangga sebelah tu? Dah siap ke? Kau lepas nak pergi mana? Tak sesuai macam tu kan? Jadi bila kita buang hadas kecil ke hadas besar, tak elok bercakap-cakap. Jadi kita diam di dalam tandas tu. Okey, seterusnya yang keempat, di bawah pokok yang berbuah. Tak elok. Tak elok dan tak bolehlah, kita tak beradab kita nak buang qada hajat kita, nak buang air kecil ke air besar ke dekat bawah pokok. Tak beradab lah kan macam tu. Jadi elakkan. Kemudian seterusnya, di kawasan angin bertiup. Nak kencing ke, nak berak ke, seeloknya janganlah pergi kat buang najis tu dekat kawasan angin yang bertiup. Sebab apa? Contohlah kita buang air besar kan. Kita buang air besar, kita berak. Senang mudah awak faham. Bila kita nak berak, kita buang dekat kawasan angin yang bertiup. Kan tak sesuai. Sebabnya apa? Sebab angin tu akan membawa bau najis kita tu pada persekitaran. Jadi itu menunjukkan perkara yang tidak beradab. Jadi elakkan daripada kita buat sedemikian. Okey, akhir sekali, menghadap atau membelakangkan kiblat jika di tempat lapang. Maksudnya, menghadap atau membelakangkan kiblat jika di tempat lapang. Okey, maksudnya kat sini, bila kita berada di tempat yang lapang, kita kena membelakangkan kiblat. Okey, janganlah kita nak buang air kecil, nak buang air besar tu kita menghadap kiblat kan. Tak sesuai. Okey. Jadi Ustazah harap apa yang Ustazah terangkan ni, anak murid Ustazah semua boleh faham dan boleh hadamlah apa yang telah saya sampaikan. Okey, kalau kita tengok dekat nota tepi ni, ada soalan ni. Ustaz, boleh saya tanya apakah adab qada hajat? Okey. Jadi Ustaz ni pun jawab adab qada hajat itu banyak. Antaranya terlindung daripada pandangan orang. Okey. Persoalan dia ni, jawapannya dekat sini ni. Okey, apa yang Ustazah jelaskan tadi itulah. Apa yang Ustazah jelaskan tadi itu adalah adab qada hajat. Adab-adab kita nak buang air kecil, adab-adab kita nak buang air besar, mestilah ada adabnya juga. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Jadi awak boleh baca dan fahamkan apa yang Ustazah telah jelaskan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi tajuk pembelajaran kita yang seterusnya pada minggu hadapan. InsyaAllah. Okey. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.